Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya, maaf Ustaz tak sempat nak buat Google Meet. Jadi hari ni Ustaz kasih kamu video yang baru Ustaz buat. Okey, tak apa. Atas permintaan ramai, ramai yang kata tajuk tahun 5 lagi susah daripada tahun 4. Okey, Ustaz akan lebihkan sikit tahun 5 berbanding tahun 4 sebab ramai yang kata susah tahun 5. Okey. Tajuk pertama dalam tahun 5 ialah perkembangan agama Islam. Okey, apa beza tajuk ni dengan tajuk tahun 4? Tajuk tahun 4 ialah pembangunan negara Islam. Pembangunan negara Islam ialah kisah bagaimana Nabi membangunkan negara Islam dekat Madinah. Tapi kalau tajuk yang ini pula tahun 5 ni perkembangan agama. Macam mana Islam tu berkembang daripada dulu zaman jahiliah berubah kepada Islam. Okey, ada 5 pecahan untuk tajuk ni. Okey. Ada 5 pecahan. Okey, dalam perkembangan agama Islam, pertama ada bahagian akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat muamalah dan kelima konun ataupun perundangan. Akidah diletakkan dekat tempat yang pertama sekali. Sebab apa? Sebab dekat dalam mengembangkan agama Islam, pertama sekali yang Nabi ajar ataupun yang Nabi betulkan dekat orang kafir ataupun umatnya ialah akidah. Sebab akidah ialah tunjang dalam agama. Okey, jadi kita masukkan kepada dalam akidah pula ada pecahan. Ada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab dan lain-lain. Okey, tak apa. Kita masuk yang pertama dulu. Beriman kepada Allah. Okey, macam yang kamu maklum, masa zaman jahiliah, masyarakat Arab ni kita katakan pegangan mereka, akidah mereka ni, akidah nenek moyang mereka. Masa tu akidah diorang ni tengah pegang kuat dengan akidah lama diorang ni. Berpegang teguh dengan akidah lama diorang. Iaitu menyembah berhala, agama nenek moyang mereka. Jadi masa zaman jahiliah itulah yang diorang sembah selama ni. Jadi bila sampainya antara yang diorang sembah ialah batu, pokok, matahari, patung-patung berhala. Okey. Dan untuk makluman kamu, dan macam yang kamu tahu juga, dekat sekeliling Kaabah tu ada letaknya banyak patung berhala. Yang famous itulah Lata, Al-Uzza, itu yang famous. Yang mana satu saya tak tahulah. Tapi nama patung berhala tu siap ada nama. Lata dan Uzza. Okey. Pada peringkat awal dakwah Nabi, lepas Nabi bagi tahu berhenti sembah berhala semua tu, macam yang kamu tahulah reaksi mereka semua apa. Mereka tentang Nabi, mereka hina, maki, ancam. Walaupun sebelum tu mereka gelar Nabi ni Al-Amin, dan mereka percaya Nabi sebelum ni, tapi bila Nabi cakap pasal berhenti sembah patung, berhenti sembah berhala ni, habis semua tu tukar. Habis Nabi semua kena hina, kena maki. Okey. Jadi dakwah Nabi 13 tahun dekat Mekah tu sangatlah perit. Boleh katakan lebih kurang 100 macam tu je yang masuk Islam sebelum masa dekat Mekah. Jadi Islam ni banyak berkembang, lebih berkembang semasa Nabi dekat Madinah. Okey. Dan lepas tu, lepas dapat balik Mekah, lepas dah pergi Madinah dan berjaya pembukaan kota Mekah balik, lepas dah berjaya dapatkan Mekah, baru Islam tu berkembang dekat, boleh katakan seluruh dunia. Proses tu berkembang. Dan khalifah seterusnya kembangkan lagi, sampailah Islam ni boleh katakan hampir dikenali dalam seluruh dunia. 1/3 dunia kenal. Maksudnya antara agama yang terbesar. Okey. Jadi masa Islam, sebelum tu masa Islam menang dekat Mekah, kan? Masa pembukaan kota Mekah tu, semua patung-patung yang kat sekeliling tu, ada 360 patung, semua hancur. Lepas dah Mekah suci daripada benda-benda kotor, benda-benda khurafat semua tu, barulah sinar Islam tu berkembang dekat Mekah. Okey. Apa kesan kalau kita beriman kepada Allah? Okey. Kalau kamu beriman dekat Allah, beriman kepada Allah, kalau kita ni betul-betul beriman kepada Allah, bukan sekadar cakap saja tau. Tapi perbuatan kamu tu dah akan membuktikan yang kamu ni betul-betul beriman dekat Allah. Okey. Okey, tak apalah. Ini kamu, ini latihan kamu. Boleh buka buku. Okey, berikan 2 kesan beriman kepada Allah.
terhadap individu. Kedua, berikan 2 kesan beriman kepada Allah terhadap masyarakat. Dan last kali, berikan 2 kesan beriman kepada Allah terhadap negara. Okey, ada banyak tu pilihan. Dekat buku nota kamu pilih yang mana-mana. Ustaz nak 2 sahaja untuk setiap itu. Okey, dan kamu ambil lah yang kamu boleh ingat betul-betul. Kalau individu tu, dia diri sendiri. Kalau masyarakat tu, dia dah melibatkan orang lain. Dia dengan orang lain sekeliling dia. Dan kalau negara tu, dia lagi besar. Bukannya sekadar 2 orang saja. Dia dah lagi banyak. Okey, sabar dulu. Jangan keluar. Okey, tadi baru latihan untuk yang pertama. Ustaz nak sambung. Okey, ini ada satu lagi tajuk. Okey, dalam akidah, bahagian kedua pula, iaitu beriman kepada malaikat. Okey, untuk beriman kepada malaikat. Okey, sebelum tu definisi malaikat. Kamu tahu ataupun malaikat ni apa? Malaikat ni makhluk Allah yang suci daripada dosa. Okey, dan juga malaikat ni dijadikan daripada cahaya. Okey, macam mana yang kita belajar dalam kisah sirah Nabi yang menjadi perantara antara Nabi dengan Rasul. Nabi dengan Rasul pula. Yang menjadi perantara antara Allah dengan Nabi, menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad ialah malaikat Jibril. Okey, itu salah satu tugas malaikat yang khas diberikan kepada malaikat Jibril. Okey, kamu tahulah kisah pertama kali Nabi berjumpa malaikat. Okey, sebenarnya itu bukan kisah pertama kali Nabi jumpa malaikat. Yang masa turun wahyu tu, Nabi dah jumpa malaikat dah sebelum tu. Masa cuci dada, masa kecil dulu. Cuma nak kata turun wahyu yang pertama tu, jumpa untuk turun wahyu pertama masa umur Nabi 40 tahun. Lepas daripada peristiwa tu, malaikat Jibril ni bagaikan sahabat karib Nabi, selalu berjumpa. Dan sampai Nabi juga rasa rindu kalau malaikat Jibril lama nak turunkan wahyu. Maksudnya mereka ni rapat. Sebab itulah masa kita belajar peristiwa Nabi wafat tu, malaikat Jibril antara yang sedih sebenarnya. Tak semua malaikat sedih, tapi ialah malaikat Jibril sedih sebab dia rapat dengan Nabi Muhammad. Okey, antara tugas-tugas umum malaikat, pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Orang yang suka beribadah ni, malaikat akan doakan. Okey, kedua, bertasbih dan berdoa kepada Allah. Malaikat akan sentiasa bertasbih dan berdoa kepada Allah. Ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin, orang-orang yang baik. Keempat, menanggung arasy Allah. Okey. Kelima, memohon supaya diampunkan dosa orang-orang mukmin yang menuntut ilmu. Orang-orang yang belajar ni, malaikat akan doakan supaya dosanya dihapuskan, diampunkan. Okey, dan last sekali, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Okey, ini tugas umum malaikat. Maksudnya semua malaikat boleh buat benda ni. Tugas umum. Bukannya tugas khusus. Tugas khusus yang kamu tahu, malaikat Jibril buat apa, yang malaikat lain tak buat. Malaikat Jibril tugas dia ini. Malaikat Munkar ini, malaikat Nakir ini. Okey, untuk tugasan kamu, berikan Ustaz 3 tugas nama dan tugas malaikat. Pilih mana-mana malaikat yang kamu nak. Okey, bukan 3, 4. Pilih mana-mana 4 malaikat yang ada dalam buku kamu. Pilih dan tuliskan tugasnya. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, mana-mana yang Ustaz tak tersebut tu kan bolehlah baca dekat buku teks kamu sebelum Ustaz buatkan nota ke apa nanti kalau tuition. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantar 2 soalan Ustaz tadi. Pertama tadi ialah kesan beriman kepada Allah, dan yang kedua ialah tugas nama dan tugas malaikat. 3 nama dan tugas malaikat. Okey, sekian. Assalamualaikum.